Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Satu lagi pendedahan dan juga pembongkaran daripada Datuk Seri Mat Sabu, ya, tentang kesesatan daripada Presiden Lebay PAS yang sangat mengejutkan kita. Dan satu lagi kenyataan, Datuk Seri Mat Sabu bermusuh dengan Ahmad Mazlan selama 40 tahun katanya. Oh, apakah yang dimaksudkan itu? Jadi ini yang menarik untuk kita dengar sendiri video ini. Ucapan penuh daripada Datuk Seri Mat Sabu, ya, semasa beliau berada di Johor, ya, semalam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama sahabat semua ucapan dan juga pencerahan, ya, pendedahan daripada Datuk Seri Mat Sabu berkaitan dengan kesesatan, ya, Presiden Lebay PAS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama sekali lagi bersama Datuk kita Ahmad Mazlan. Kami bermusuh lebih 40 tahun. Sekarang bersahabat. Kita harap persahabatan kita akan kekal hingga akhir hayat, insyaAllah. Hadirin sekalian, kita manusia ada lemah, ada kekuatan. Kadang-kadang iman kita ini turun naik. Walau bagaimanapun kita kekal. Kalau seorang Islam, kita kekal sebagai seorang Islam. Dan kita akui ada kelemahan di sana di sini sebagai seorang insan. Saya termasuklah insan yang lemah itu. Di pihak sana, seorang ulama yang dikatakan kerap bermimpi jumpa Nabi, kalang-kalanya apa yang dia cakap seolah-olah orang terima begitu saja tanpa usul periksa. Sekarang mereka nak masuk Johor, pintunya muar. Bila dah pegang pahaman, dia tak kira lah negeri itu mundur ke, ayak kerah ke, tak apa, asalkan Islam selamat. Macam mana Islam selamat? Tak tahu. Tak ada projek ke, tak maju ke, tak apa, asalkan jangan Islam terancam. Bila pahaman itu masuk, hadirin sekalian, soal fastabiqul khairat, berlomba untuk buat kebaikan, sudah tidak dipikirkan lagi. Yang penting terlibat dalam apa pun tak apa, rasuah pun tak apa, menyeleweng pun tak apa, asalkan Islam selamat. Saya nak berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Kadangkala baru ini saya dedahkan pembohongan Presiden PAS. Malam ini satu lagi. Beliau seorang yang tidak berpegang langsung kepada keputusan mesyuarat. Kita mesyuarat berbincang, tapi dia boleh rombak keputusan itu tanpa melalui mesyuarat. Itulah dia Presiden PAS sekarang. Tidak seperti Presiden PAS sebelum itu. Sama ada Ustaz Fadil Nur, sama ada Tuan Haji Sorawa, sama ada Datuk Asri, sama ada Zulkifli Muhammad, sama ada Dr. Burhanuddin. Apa nak buat pun mesti melalui keputusan mesyuarat. Sebab kita diajar oleh ulama-ulama, termasuk Presiden PAS. Misalnya bila nak berlaku perang Uhud, Nabi sendiri lebih cenderung supaya bertahan dalam kota Madinah.
Tetapi para sahabat minta supaya bertahan di luar, di Bukit Uhud. Oleh karena itu keputusan majoriti, keputusan musyawarah, Nabi ikut keputusan bersama dengan jamaah dan pergi ke Bukit Uhud berperang pada waktu itu dengan golongan yang menentang kerajaan Madinah. Ini diajar oleh beliau kepada kami, yaitu patuh keputusan musyawarah. Bila kita mesyuarat waktu itu nak lantik Menteri Besar Selangor, dipengerusikan oleh Presiden PAS. Dalam mesyuarat itu keputusan dicapai, yaitu Presiden PAS, Menteri Besar Selangor selepas daripada Khalid Ibrahim sudah tidak jadi Menteri Besar lagi, PAS bersetuju supaya Wan Azizah menjadi Menteri Besar Selangor. Sebelah petang Pakatan Rakyat bermesyuarat. Ini para wartawan ya, pendedahan yang kedua. Saya akan dedah bersiri pembohongan Presiden PAS ini, supaya orang jangan letak apa yang dia bercakap tu semuanya betul, dan sebab dia berubah-ubah. Mesyuarat petang itu, mesyuarat Pakatan Rakyat di Subang Jaya. Kami bermesyuarat di Jalan Raja Laut pejabat PAS. Mesyuarat Pakatan Rakyat, Presiden PAS tidak hadir. Maka saya mengetuai mesyuarat itu, membawa mandat daripada mesyuarat PAS, sebab saya timbalan. Bila datang ke mesyuarat Pakatan Rakyat, saya memberitahu dalam mesyuarat itu PAS mencadangkan Wan Azizah sebagai Menteri Besar Negeri Selangor selepas Tan Sri Khalid Ibrahim, dan keadilan memanglah telah mencadangkan Datuk Sri Wan Azizah. 2 hari kemudian Presiden PAS kata Wan Azizah tak layak menjadi Menteri Besar sebab dia perempuan. Sedangkan masa buat keputusan dia pengurusi. Masa dia cadang itu Wan Azizah perempuan, jantinanya tak bertukar. 2 hari kemudian dia kata Wan Azizah tidak layak jadi Menteri Besar karena dia perempuan. Maka PAS menghantar 3 nama kepada Sultan Selangor untuk jadi Menteri Besar ketiga-tiga daripada PAS. Saya nak sebut di sini, inilah dia Presiden PAS. Dia boleh rombak keputusan ikut suka dia. Sedangkan mereka mengajar kita, walaupun Nabi sendiri mau pertahanan kalau boleh dalam kota Madinah, tetapi para sahabat berbincang, suara majoriti bertahan di Bukit Uhud. Nabi patuh dan ikut keputusan majoriti. Dia ajak kita, tapi pelaksanaannya kita lihat berlainan. Yaitu keputusan dia kemudian, dan beberapa orang ahli mesyuarat pula, kita kena ikut Presiden walaupun mesyuarat telah buat keputusan yang lain. Inilah hadirin sekalian yang saya kata PAS ini hari ini dia kapal kawan ni, 5 tahun lagi dia berkawan dengan ni, dia kapal ke yang lain pula. Fatwa dia berubah ikut musim. Masa berkawan dengan DAP, dia kata DAP menghormati demokrasi, DAP menghormati perlembagaan, berkempen untuk calon DAP di Teluk Intan, Presiden PAS. Tapi sekarang DAP komunis, sebab dah tak bersama dengan DAP. Dulu UMNO, kita lihat amanat dia, amanat nak jadi sampai ke peringkat kami semua hafal. Saya walaupun PAS waktu itu hafal. Kita menentang UMNO bukan namanya UMNO. Kita menentang UMNO kerana mereka mengekalkan perlembagaan Lord Reid. Derma kita ialah jihad, perjuangan kita jihad, mati kita ialah syahid. Kemudian bila berbaik dengan UMNO, inilah dia anugerah Allah. Ubah pula. Sebab ni sekarang bersatu kena jaga.
Sebab Presiden PAS ini dia berkawan dengan orang yang dia jeling mata pada orang lain. Masa kami memerintah Pakatan Harapan, beberapa kali dia jumpa Tun Mahathir kita, apa dia bincang? Kenapa dia bersama waktu itu dengan Muafakat Nasional pada masa sama pergi jumpa dengan Tun. Tadi kita lihat fatwanya berubah. Sebab itu kita lihat sekarang ini kami lah kena hentamnya amanah. Tak apa, bagi saya kalau orang tak maki saya seminggu saya tak boleh tidur. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan sekalian, saya sebagai bekas timbalan Presiden PAS, inilah keadaannya. Macam disebut selalu, DAP keluar, kita keluarkan kerana menentang negara Islam. Tak betul. PAS yang gugur negara Islam nak berkawan dengan DAP. Kita tukar negara Islam kepada negara kebajikan, kepada negara welfare state. Itulah kita kerjasama menjelang pilihan 2013. Tapi inilah perubahan-perubahan ini dari sekali ikut kepentingan semasa. Saya tahu beliau mendapat sokongan hebat dan saya mendedahkan ada orang tak percaya, tak apa, tak percaya pun tak apa. Aku ini insan biasa, bukan manusia hebat. Kita boleh pergi dan datang. Nak kata kita penakut pun katalah apapun. Yang pentingnya hidup saya dulu ni siang siang mahkamah, malam ceramah. Siang mahkamah, malam ceramah. Masa pada dalam PAS itu, lah saja cuti di mahkamah bila dah jadi menteri. Esok tak jadi menteri, pasal ulang balik mahkamah pula pun boleh jadi. Sebab itulah saya tengok budaya yang dipersembahkan oleh parti itu yang cuba masuk Johor ini amat berbahaya kalau orang Johor terima. Betul ke tak? Jangan main-main ni benar ni. Sebab itu kalau kamu pergi setengah tu di Kelantan, cakaplah apa pun. Negeri itu tak maju ke, ayam megah ke, jalan tak elok ke, tak apa. Asalkan Islam selamat. Di mana selamatnya bila orang menentang menang 2 kursi? Oh, ini dia musuh Islam yang dapat kita kenali. 2 kursi kita menang. Baru ini satu di Galas, satu lagi di Kota Lama. Mereka lupa yang mereka dulu juga biasa menang 2 kursi. Satu Nisan, yaitu Sering, dan satu lagi Manik Urai. Biasa menang 2 kursi saja. Tapi dia menang dulu demokrasi, kita terima, tak ada masalah. Tapi kita lihat demokrasi mereka perjuangkan, alhamdulillah. Tapi bila rakyat buat keputusan, mereka tak terima. 2018 kami menang, Pakatan Harapan menang waktu itu. Sepatutnya seorang ulama dia kena bekerja keras memberitahu kita terima proses demokrasi, kita rampas kerajaan Pakatan Harapan melalui pilihan raya. Tetapi ulama ini di antara penggerak untuk menjatuhkan kerajaan melalui syaratanmu. Gerakan dengan mengumpulkan wakil rakyat untuk menyokong dan menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian bertukar Perdana Menteri. Datang keputusan pilihan raya. Allah uji kita. Satu parti pun tak berjaya dapat majoriti. Ada muka. PN tak dapat, PS tak dapat, PN tak dapat, siapa pun tak dapat. Pertama kali sejak daripada pilihan itu 55 sampai 2018 ada saja parti yang ada majoriti. Tapi 2022 tak ada parti yang ada majoriti. Nak buat macam mana? Tak pernah hadirin sekalian lepas pilihan raya Raja-Raja Melayu bersidang. Tak pernah. Sebab kali ini hang parlimen tergantung dengan kaum kita, dengan keadaan agama, dengan keadaan pahaman takfiri yang melanda. Kita bimbang negeri ini. Boleh jadi perkara yang tidak baik kalau tak ada kerajaan. Disitulah datang cadangan bentuk kerajaan perpaduan. Ya, kita akui kita bermusuh dengan UMNO begitu lama. Ya, kita tak pernah kata kita dulu tak bermusuh. Musuh politik. Kalau jumpa tepi jalan, saya tak tumbuk amat masalah, saya salam. Kalau dia belanja kopi, saya minum.
cuma musuh politik. Tiba-tiba terus kami tak cukup ini, siapa yang nak tubuh? Anwar Ibrahim. Siapa yang nak lagi? BN, Gaya Midi. Yang belah sana tak mau, maka kita bentuk lah. Kita bentuk kerajaan ini yang terus sekalian. Maka ada juga manusia kata dulu Bang Mat kata macam-macam ke belah sana. Memanglah musuh. Kalau saya ceramah sekarang ni hadirin sekalian, kita puji musuh politik kita, pelik lah. Tapi kita musuh politik, kita tak meletakkan. Saya menginsafi lah dulu ni saya sendiri kalau kata UMNO sembelih, saya tak makan. Melukai. Kenapa? Saya diajar oleh ulama ni. Saya bukan reti mendalam hal agama. Mereka kata tak boleh. Tak boleh lah. Sembahyang belakang tu Imam UMNO. Tak boleh. Tak boleh lah. Saya pegang. Upah-upahnya dapat tipu aku. Bila main dengan UMNO ni mau pakat nasional, India je peluk. Kami kena tipu berpuluh tahun. Ada tulis kelas. Sebab itulah kita lihat apa yang berlaku ini. Dan kita buat kerajaan ini. Orang kata ada DAP. Ya. Bila UMNO ada, UMNO yang mengkuat perjuangan Melayu, bolehkah dalam kerajaan sekarang DAP buat tak tentu halal? Boleh ke tak? UMNO ada. Kalau hal nak langgar apa semua hak-hak Islam, UMNO ada, kami ada. Dalam keadilan pun orang Islam, dan kita memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Bukan kehadiran Islam ini untuk benci orang ni. Kehadiran Islam membawa rahmat kepada semua. Ini slogan Parti Amanah. Kita cubalah memahami. Teman baru kita, apa pantang larang UMNO saya kena tahu. Mak Mazlan pun nak tahu juga apa pantang larang Parti Amanah. Dan kena tahu juga apa pantang larang Parti Keadilan, apa pantang larang DAP. Kita bekerjasama. Dan Sabah Sarawak, hak-hak mereka, perjanjian 63 dan sebagainya, M63 kita kena faham. Maka inilah kita bentuk kerajaan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bercakap daripada dulu sampai sekarang soal sikapnya hal kemiskinan dan kekayaan. Daripada dia dalam ABIM dulu, dia bercakap soal kita tidak mau negara yang kaya ini dibolot oleh yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Masa dia Presiden ABIM, masa dia pembangkang, masa dia jadi Perdana Menteri, itulah yang dia ulang. Dan bila dia jadi Perdana Menteri, minggu pertama dia bercakap kita mesti hapuskan miskin tekar, noktahkan miskin tekar. Kami menteri-menteri bingung, bolehkah nak buat ni? Boleh tak boleh? Buat. Jadi kita kena cari, pegawai kerajaan kena cari siapa miskin tekar untuk dibantu oleh kerajaan. Ini Perdana Menteri. Kemudian pula dia sendiri tak ambil gaji Perdana Menteri, dia ambil gaji hanya sebagai wakil rakyat. Kita nak klaim lebih pun PM tak ambil, cuba dia curi lebih. Aku pun nak curi juga. Adalah teringin nak mencuri lah, tapi dia tak ambil. Dan dia beri amaran setiap kali kalau ada aja menteri-menteri terlibat tanpa tolak ansur hak rasuah dan penyelewengan ini. Kemudian kita lihat pula bila datang bantuan banjir, dia sendiri yang telefon Syed Mukhtar minta 60 juta untuk bantu masa banjir. Kalau saya telefon barangkali Syed Mukhtar kuranglah layan sikit, tapi kalau Perdana Menteri telefon, Perdana Menteri pula jumpa, dia pergi. Karena dia sendiri membuat inisiatif ini. Kemudian kita lihat bila saya dan pegawai mengemukakan, kita tahu kita hadapi masalah beras. India dah beri amaran, dia akan kurangkan ekspor beras dia. Vietnam pun beri amaran. Macam mana kita nak buat masa depan ini? Maka MADA perlu ditingkatkan tarafnya pengairan. Perlu berapa? Hampir 4 bilion. Mana ada duit? Kita cari, kata dia. Dan akhirnya lulus untuk buat projek MADA dekat 4 bilion ke arah nak cukupkan beras pada masa yang akan datang. Ini inisiatif.
Perdana Menteri sendiri. Ya, dalam masa 8 bulan ni orang tak berapa nampak, tapi saya yakin tahun 2 tahun boleh nampak perubahan ini. Dan baru kemarin dilancarkan apa itu? IMP, Industri Malaysia Plan, menjelang tahun 2030, bagaimana nak menaikkan pendapatan para pekerja di Malaysia cara bersungguh-sungguh. Perdana Menteri kita fikir ke arah itu. Memanglah tak boleh nampak hari ini, esok, lusa, tapi setahun 2 tahun kita akan melihat perubahan ini. Yang penting muafakat ini mesti ada. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan ini. Bukan hadirin sekalian, dan mana yang ada kes, misalnya kita tuduhlah apapun orang, tapi kalau selagi dia tidak didakwa di mahkamah, itu hanyalah tuduhan sahaja. Sehingga dia didakwa, baku perjalanan perbicaraan, baru kita tahu dia bersalah atau tidak. Macam tadi disebut oleh Idham. Ni ulama Selangor ni, ulama Pak. Dia kata tabung haji dia jual habis dekat Cina. Dakwa dari mahkamah, dia salah. Mahkamah tinggi, dia kalah. Mahkamah rayuan, dia tarik diri. Tak mau, aku tak marah. Artinya dia membuat pembohongan sebegitu rupa. Sebab apa? Lim Guan Eng, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan gunakan pengaruhnya untuk jual tabung haji kepada Cina. Ini yang didendangkan oleh pemimpin PAS pada waktu itu. Bila bawa mahkamah, kalah. Satu, kalah dakwa mereka. Parti macam ni datang pula nak kuasai Johor. Tuan-tuan nak terima dakwa macam ni? Tuan-tuan maukah Johor jadi? Tak tentu arah dengan membangun begitu hebat sekarang di Johor ini. Harmoni antara kaum. Walaupun kita berlainan parti di Johor ini, ada PAS, ada UMNO, ada Bersatu, tapi tidak tajam. Pertentangan yang ada di Selangor ini boleh bersembang, boleh bertemu di mana-mana. Tidak seperti di negeri lain yang kita lihat begitu tajam satu ketika dulu. Sebab itulah kita harap hadirin sekalian, kerajaan perpaduan ini insya-Allah akan berjalan dengan baik dan lebih baik kalau DUN ini kita menang pada 9 hari bulan nanti. Boleh tak kita beri kemenangan kepada calon kita? Boleh ke tak? Dia orang kata macam Cina muka dia. Ini Tuhan bagi jadi. Cina kan macam India kan macam Baga. Dia calon kita, engineer. Dan insyaAllah dia akan sambung kerja-kerja yang dibuat oleh Allahyarham Salahuddin Ayub. Salahuddin Ayub ni kami berkawan daripada dia 20-an umur. Dulu dalam perjuangan awal-awal dia naik bas ke sana kemari untuk pergi ceramah. Bertanding kalah sehingga dibawa ke Kelantan bertanding di Kubang Krian baru dia menang. Balik tanding di Pulai kalah 2018 baru menang. Salahuddin Ayub dia lebih bersifat aktivis daripada politician. Kalau nak tunjuk perasaan hal-hal rumah setinggan, hal-hal antara bangsa, penginaian Palestin dan sebagainya, dia akan turun. Dia kena tangkap, dia masuk jail bersama Datuk Mahfud. Isu apa? Membantah pasukan kriket Israel. Lepas keluar tu dia terus lagi kerja. Dan sampailah jadi menteri. Bila jadi menteri dia tak duduk diam. Tiap-tiap minggu mesyuarat kabinet, bila-bila pun ada laporan daripada Kementerian Salahuddin Ayub. Hak rahmah sana, hak rahmah di sini. Sampai setengah tu kawan-kawan melawak, kami tak mau dah ramah, kami nak ramlah. Yang bergurau lah. Sampai ahli-ahli parlimen DAP pun nak jual juga semen rahmah, rumah rahmah. Sebab ini tanda kita rapat dengan rakyat dan rahmah itu sifat berlembut, sifat rahmah, mercy. Ini yang ditanamkan oleh Salahuddin Ayub. Dia bincang dengan tokoh restoran, dia bincang dengan tokoh supermarket. Boleh tak kamu jual menu makan tengah hari, makan malam, bawah RM5, boleh ke tak? Dia bincang-bincang, boleh. Mereka kata itulah datangnya menu rahmah. Dan sehingga ucapan Perdana Menteri menyebut nama Salahuddin Ayub dengan sinonim perkataan rahmah itu dipopularkan dengan begitu hebat. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas. Siang dia baru bisyarah di
Universiti Utara Malaysia. Dia sebut, aku menteri, 2 yang ikut aku bodyguard, 7 pegawai. Hebat. Apa artinya hebat kalau aku tidak melakukan sesuatu untuk rakyat? Tak guna kita duduk dengan pangkat yang hebat kalau kita tidak jadikan kita ini berkhidmat untuk rakyat. Rupa-rupanya itu adalah ucapan terakhir beliau. Malam itu dia meninggal dunia. Kerja sepanjang masa, sama ada tak jadi menteri, sama ada pembangkang atau jadi kerajaan, itu sifat yang ada kepada Salahuddin Ayub. Nazri kena tiru sifat itu. Jangan memang jadi wakil rakyat itu. Bamak nak tengok. Saya yakin dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh almarhum Salahuddin Ayub, insyaAllah. Ini harapan kita semua. Dan kita menjalankan kerja yang diamanahkan mengikut kemampuan yang ada, dan sudah tentulah pedoman datang daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita tahu dia kerja 1 hari 7-8 program. Ini perkara biasa dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Malam besok Perdana Menteri akan ada di sini, datang awal, kemudian lepas itu akan terpulai pula dengar pesanan-pesanan beliau kepada penduduk di sini. Hadirin sekalian, kita harap perpaduan kita dalam bentuk kesederhanaan, memacu ekonomi, itulah tujuan kita di bawah kerajaan perpaduan ini. Selamat mengundi pada 9 hari bulan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan padu pencerahan dan juga pendedahan daripada Datuk Seri Mat Sabu, ya, kesesatan Presiden PAS yang fatwanya berubah-ubah, tujuannya berubah-ubah ikut musim. Kalau sebelum ini bersama DAP, kononnya DAP baiklah, melawan darurat lah, menyokong itu ini, tapi bila mana tidak lagi bersama, ya DAP kononnya menjadi ancaman kepada agama, kepada bangsa, sahabat-sahabat semua. Begitu juga apa yang berlaku ketika mereka bersama dengan UMNO. Perkara yang sama diucapkan, tapi bila mana tidak bersama, mengkafirkan. Katanya kalau tidak undi PAS, kalau undi Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional akan masuk neraka. Sampai begitu sekali sesat ajaran-ajaran ini. Jadi benarlah kata-kata daripada Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Bukan saya yang katakan, tapi itu adalah kenyataan sendiri oleh Muhyiddin Yassin yang kini berpeluk, bercium, tidur bersama dengan PAS, sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Kiranya Anda bersetuju atau tidak, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye bye.